Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Kembali ke Teras di Didik TV bersama saya Nisa K. Dan seperti biasa, adik-adik dan serta semua yang menonton kami di rumah, kami ada subjek-subjek teras yang akan kita bincangkan setiap pagi. Diharapkan yang menonton semua dah bersemangat, dah bangun, dah buka mata walaupun hari ini hari Minggu. Seperti yang adik-adik lihat, Kak Nisa sekarang ni memakai face mask. Yang penting adik-adik, apa pun face mask yang adik pakai, mestilah 3 lapis yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kak Nisa nak ingatkan kepada semua lah ya, agar sentiasa menjaga SOP seperti menjaga jarak 1 meter ketika di tempat orang ramai, ataupun jangan bersembang dekat-dekat, basuh tangan, pakai hand sanitizer, bawa ke mana-mana, pakai mask bila perlu, bila berada di kawasan yang awam dan sebagainya. Seperti kita tahu sekarang ni dah boleh keluar dan adik-adik akan kembali ke alam persekolahan. Jadi ini yang kena jaga ya adik-adik. Dan kepada calon-calon SPM, selamat maju jaya. Hari Isnin akan kembali berperang, dan di mana saya mendapat informasi kertas peperiksaan pada jam 2 petang akan dilangsungkan pada 2.15 petang untuk memberi laluan kepada pelajar-pelajar Muslim menunaikan solat Zuhur yang kini masuk pada waktu sekitar 1.29 petang mengikut kawasan masing-masing. Baiklah, kita seperti yang kita lihat di sini ada barang-barang yang sangat menarik di hadapan Nisa, dan Nisa sangat-sangat tak sabar apa agaknya yang kita akan belajar pada hari ini ya adik-adik. Hari ini topik kita, subjek kita adalah matematik, dan kita akan berkenalan belajar mengenai pecahan. Nisa sangat teruja sebab ada barang dan ada makanan. Cikgu hari ini dibawakan Nisa sarapan agaknya. Jadi kita nak berkenalan dengan cikgu kita. Kita tonton profil beliau. Jom. Mempersilakan Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya Presin 11-1. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam Nisa. Selamat pagi. Alhamdulillah Cikgu okey. Alhamdulillah. Pagi-pagi Cikgu dah berada di sini, bersemangat Cikgu. Ya, hari mesti. Minggu Cikgu bawa saya sarapan ya. Suka saya, itu yang kita surprise. Saya tak berapa surprise sebab saya dah nampak dari sini. Okey, baiklah Cikgu. Penonton di rumah semua, di sini kita dah menjaga jarak 1 meter. Dan kalau mungkin tak perasan, studio kita ni agak luas Cikgu ya, boleh bergerak sambil menjaga jarak. Jadi kalau kita nak buka emas tu Cikgu, silakan Cikgu. Kalau kita nak buka emas, jangan lupa simpan emas anda bersih-bersih. Jangan merata-rata. Dah kotor, jangan pakai kembali. Sentiasa bawa emas lebih di dalam beg anda. Macam Nisa ada bekas. Ada bekas khas yang kita boleh gunakan Cikgu untuk simpan. Ikutlah dalam poket plastik ke kan. Yang penting bersih, boleh dipakai kembali, boleh simpan. Okey Cikgu. Selain daripada tu, kita hand sanitizer dulu Cikgu ya. Okey. Silakan. Alright. Terima kasih Nisa. Sama Cikgu. Macam mana Cikgu perjalanan ke sini, semua okey? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya Cikgu rasanya kita tak berdua-duaan saja di sini. Ya. Seperti biasalah Cikgu-Cikgu kan biasa ada anak-anak murid. Ya. Hari ini anak-anak tak berapa yang akan berada dengan kita Cikgu? Tahap 2. Tahap 2. Tahun 4. Tahun 4 daripada SK Putrajaya Presin 11-1. Jom Cikgu kita panggil adik-adik kita. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai adik-adik. Adik-adik semua sihat? Sihat. Dah makan? Dah makan, alhamdulillah. Apa khabar semua? Wah, Cikgu, saya dah jadi macam salah seorang murid-murid semua berbaju purple Cikgu, warna ungu. Pengawas. Semua dah bersemangat. Nampaknya anak-anak kita ni bersemangat nak menghadapi persekolahan di bermula Isnin. 8 hari bulan. 8 hari bulan nanti tahap 2. Ya, diharapkan adik-adik jaga SOP. Cikgu, apa agaknya topik kita pada hari ini? Banyak barang-barang Cikgu bawa kan? Okey, baik Nisa. Pada hari ini kita akan berkongsi tentang tajuk pecahan. Kita akan meneroka tajuk pecahan iaitu pengenalan konsep pecahan. Yang kedua, kita akan menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Dan kemahiran ketiga, kita akan buat operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan pecahan. Wah, banyak saya nak kena hadam tu Cikgu. Maklumlah dah lama tinggal alam persekolahan. Tak apa Cikgu, hari ni saya belajar balik. Kita ulang kaji sama-sama. Boleh ya adik-adik? Kalau boleh kita thumbs up.
Yeay, alright. Okey. Mungkin cikgu boleh mulakan apa yang cikgu nak perkenalkan dahulu. Okey. Mengenai pecahan ni. Nisa dah teruja nak tengok kek tadi kan? Jom kita pergi kat kek dulu lah. Ya, cikgu. Wah, cikgu. Okey Nisa. Okey. Maaflah kalau nampak muka teruja tu ya. Okey Nisa, Yep. ini adalah sebiji kek, betul? Okey, sekarang saya nak sebelum Nisa potong kek ni, saya nak Bismillah dulu. tanya dulu. Tanya dulu, okey. Sebelum baca bismillah tu kan nak Ya. potong kan baca bismillah kan? Okey. Okey. Saya nak tanya dulu, ada berapa bahagian kek ini? Ada satu cikgu, Okey, bahagian yang besar. satu bahagian Ya. kan. Okey, sekarang saya nak Nisa cuba potongkan kepada dua bahagian sama besar. Satu untuk Nisa, satu untuk saya. Boleh tak kita kongsi? Boleh cikgu, okey. boleh. So, Sharing potong is sama caring. besar tau. Jangan Sama mengelak besar, tau. ya. Mesti Alamak. sama besar. Kita kalau sama besar kena tengah-tengah lah cikgu kan? Ikut pada Yalah. Nisa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Janji sama besar. Ya. Okey. Selamat hari. Oh bukan. Kita nyanyi dah? Ya, lambat lagi hari jadi saya cikgu. Oh, lambat lagi? Okey, tak apalah. Okey, Rezeki sama kita besar pada tak? pagi ni. Okey, kita tanya murid-murid. Ya. Agak-agak nampak tak murid-murid? Okey, nampak tak murid-murid? Sama besar tak Kak Nisa potong kek ni? Sama besar tak adik-adik? Sama tak? Sama kan? Okey. So, Nisa. sama. Okey. Inilah dinamakan sebagai Pecahan, ya. Pecahan ialah sebahagian daripada keseluruhan. Jadi, kalau Nisa, bahagian Nisa tadi satu bahagian. Ya. Satu bahagian daripada dua bahagian keseluruhan. Dan saya punya pun satu bahagian daripada keseluruhan. Satu bahagian daripada keseluruhan. Yes, itulah Wah. maksudnya pecahan. Pecahan. Okey? Cikgu So, saja kan bawa kek pagi-pagi tunjuk dekat saya. nanti kita makan lepasnya Ya, kan? boleh, Okey cikgu. Nisa. Aha. Okey, jadi dalam daripada kek ini kita boleh dapatkan nilai pecahannya iaitu 1/2. 1/2. Okey, 1/2. Satu di atas kita panggil sebagai pengangka dan nilai 2 di bawah disebut sebagai penyebut. Pengangka Dan penyebut. Okey, dan garisan di tengah-tengah ini kita sebut sebagai per. Okey. Okey, tapi Nisa, sebenarnya kalau dalam tahap 1, cikgu-cikgu di luar sana pun mungkin ada gunakan istilah lain untuk menerangkan lebih jelaslah maksud pengangka penyebut tu kan susah kan murid tahap 1 ya, kan. Biasa diorang guna pengangka ni sebagai diorang andaikan sebagai kepala. Dan penyebut ini sebagai kaki. Jadi murid boleh nampak lah kan apa itu kepala, apa itu pengangka, apa itu penyebut. So ditukarkan kepada diumpamakan istilah tu sebagai kepala dan kaki. So atas tu kepala, atasnya kepala dan bawahnya Nombor di atas adalah kepala, kaki. nombor di bawah kaki. Yes. Okey. Okey, inilah pecahan. Okey, sekarang Nisa tahu Ya. tak ada berapa jenis pecahan yang murid sekolah rendah belajar? Ingat lagi tak masa sekolah rendah dulu? Ada berapa jenis pecahan? Saya kira cikgu. Okey, Saya tengah menyeru cikgu. Okey, kalau nak tahu kita tanya dengan Amani. Amani. Mana satu Amani? Amani angkat tangan. Yang di bawah tu ya. Okey, Amani, ada berapa jenis pecahan yang kita dah belajar Amani? Ada 3 jenis. Ada 3 Tiga jenis. jenis. Okey. Ya. 3 jenis. Kamila, apa jenis pecahan yang pertama Kamila? Pecahan wajah. Pecahan wajah. Okey, apa maksud pecahan wajah Kamila? Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey Nisa. Maknanya yang nombor di bawah lagi kecil daripada Pengangka lebih pengangka di kecil atas, daripada cikgu. Yes. Oh, Okey maaf. Nisa, kita nak tengok contohnya. Ya. Dekat depan tu ada Ya, silakan, contoh. Okey. So Kamila dah sebutkan Ya. apa dia maksud pecahan wajah. Okey, so sekarang cuba Kak Nisa ni tunjukkan mana contoh pecahan wajah. Cuba pilih kad mana pecahan wajah. Oh, cikgu. Yang ini. Betul tak murid-murid? Betul tak? Betul tak? Betul. 2/4. Yeay, pandai Kak Ada lagi Nisa satu kan? lah, cikgu. Okey, ada Kan? lagi satu yang mana? Yang ini 48. Okey, betul. Okey, pecahan wajah pengangka lebih kecil daripada penyebut. Okey, kita masuk jenis pecahan yang kedua. Okey, pecahan yang kedua, Dania. Apa dia jenis pecahan yang kedua, Dania? Mana Dania? Pecahan wajah. Pecahan wajah dah sudah tadi. Satu lagi. Wajah. Pecahan tak Tak wajah. wajah. Apa tu pecahan tak wajah, Dania?
Kepala lebih besar daripada kaki. Dengar tak dia cakap kepala lebih besar daripada kaki. Saya Sebab tu nampak saya dah, guna cikgu. istilah tu tadi kan? Saya nampak dah cikgu. Okey. So, Nisa cuba tunjukkan yang mana satu contoh pecahan tak wajar. Ya, ini dia. Okey, betul tak murid-murid? Kak Nisa tunjuk 8/3. Betul. Okey, bagus Kak Nisa. Okey, so satu lagi. Dan jenis pecahan yang terakhir. Khaira, apa jenis pecahan terakhir Khaira? Nombor bercampur. Nombor bercampur. Apa itu nombor bercampur? Satu nombor bulat dan satu pecahan. Okey Kak Nisa, mana satu? Nombor Contohnya bulat tu nombor mesti- bulat. Satu nombor bulat Aha. dan satu pecahan. Nombor bulat tu mesti yang nombor besar di hadapan cikgu kan? Ya. Yang ini cikgu. Betul tak murid-murid? 6/3 Betul. Kak Nisa tunjukkan. Betul tak? Betul. Ya, betul. Bagus. Adik-adik ni dah Pandai, Kak berpakat Nisa. dengan saya. Cikgu, Okey, ini nampaknya anak-anak murid SK Putrajaya Presin 11-1 ni, mereka begitu memahami, dah faham dah. Ini Ya. jenis-jenis pecahan, ini pecahan yang namanya pengangka, penyebut, Ya. kepala dan Ya. kaki. Tapi apa agaknya adik-adik di rumah, adik-adik di luar sana faham mengenai pecahan. Okey. Jom kita tengok. Okey. Pecahan ialah nombor yang mempunyai pengangka dan penyebut seperti 1/2, 3/5 dan juga 7/8. Pecahan setara ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Contohnya 1/3 sama dengan 3/9. Pecahan termudah ialah pecahan yang tak boleh dibagikan lagi dengan mana-mana nilai atau sifat. Wah, adik-adik di rumah pun, adik-adik di luar sana pun semuanya dah faham, dah familiar cikgu ya Ya. dengan pecahan. Mungkin kita boleh teruskan cikgu, apa yang kita ada selain daripada jenis-jenis pecahan, mungkin kita boleh tanya adik-adik kita. Okey. Selain daripada nombor yang ada dekat sini, mungkin adik-adik boleh sebut pecahan wajah. Bagi je apa-apa nombor kepada Kak Nisa, boleh tak? Siapa nak jawab? Contoh pecahan wajah. Contoh Kak Nisa pecahan tanya wajah. nak Ha. siapa boleh bagi Bagi je satu apa-apa contoh nombor. pecahan wajah. Okey, siapa? Adik Izno dia nama dia di atas tu. Izno. Dia dah senyum-senyum tu. Bagi je apa-apa nombor pada Kak Nisa. Apa contoh pecahan wajah ya cikgu? Ya, pecahan wajah. 1/2. Ya, betul. Okey, 1/2. Okey, lagi? Lagi? Siapa boleh jawab? Siapa namanya Pecahan tu? tak wajah pula. Yang sebelah Damia tu siapa nama cikgu? Dania. Sebelah? Kismin. Dania. Kairin ya? Kairin. Maaflah Kak Nisa tak nampak nama dia Kairin. Boleh bagi satu tak nombor pada Kak Nisa pecahan wajah? Apa-apa nombor je? Ya. Pecahan tak wajah. 3/2 pecahan tak wajah. Ya. Pandailah adik-adik kita ni cikgu. Gabra. Tapi tak mengapa. Semuanya jawab dengan baik. Baiklah cikgu, Okey. kita sebenarnya nak berhenti rehat. Tapi Okey. kita tak naklah penonton kita ke mana-mana. Mungkin Okey. boleh bagi tahu apa kita nak belajar lepas ni Okey, cikgu. selepas ini kita akan teroka pengenalan konsep pecahan melalui Konsep. 3 jenis bahan. Konsep Okey? pecahan menggunakan tiga Tiga jenis jenis bahan. bahan. Wah, menarik tu cikgu, nampak macam ringkas je. Ya. Mungkin yang di rumah pun tak sabar-sabar nak tahu, dan jangan lupa sediakan pen dan kertas. Kalau ada ibu bapa dengan anak-anak di rumah tu, boleh sama-sama membantu dan juga sama-sama buat aktiviti dengan kami supaya Ya. kita semua seronok. Belajar ni kan seronok cikgu. Ya, tajuk Seronok pecahan memang sangat seronok Nisa. Ya, betul tu. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali ke teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahayu. Adik-adik kita pun masih ada di sini dengan kita. Okey ya semua? Cikgu, bila kita di luar ni kan, bila kita dah pegang macam-macam, itu yang saya cakapkan tadi cikgu. Sentiasa bawa hand sanitizer. Lepas tu kita gosok tangan kita betul-betul cikgu kan. So adik-adik di rumah, adik-adik nanti nak kembali ke sekolah tu, pakai hand sanitizer, basuh tangan, dan pihak sekolah pun, pihak KPM telah mengatur sebaik-baiknya agar kita semua dapat belajar dalam keadaan yang selamat dan bersih. Jadi patuh pada arahan guru-guru di sekolah tau. Okey cikgu, tadi cikgu ada sebut mengenai kita akan pergi kepada konsep pecahan menggunakan 3 bahan. Nisa ada bahan-bahan di hadapan Nisa. Adik-adik kita ada tak? Tapi Nisa, Ya, apa dia cikgu? Sebelum kita mulakan konsep pecahan tu, saya nak tanya dulu dengan Nisa. Ada satu lagi soalan. Tanya lagi soalan. Okey. Alamak. Tadi kita dah belajar 3 jenis pecahan, betul? Okey, betul. Okey, sekarang pada saya cuba sebutkan pecahannya. Berapa ni? 4/4 Okey, cikgu. 4/4 termasuk dalam jenis pecahan yang mana? Kalau Nisa betul jawapan tu, saya akan bagi bahagian kek saya kepada Nisa semuanya. So, dapat 1 biji kek hari ni. Alamak cikgu, saya dah lupa Sama lah. ada pecahan wajar ke, tak wajar ke, nombor bercampur. Mana satu Nisa? Ini pecahan wajar. Apa dia? Pecahan wajar kan Okey, cikgu? kita tanya dengan murid-murid. Murid, betul tak 4/4 ni pecahan wajar? Alamak, macam mana kesiannya ni tak cikgu? adalah Nisa. Ya. Sebenarnya 4/4 ini, okey, 4/4 ini adalah pecahan tak wajar. Okey, 4/4, 5/5, 3/3 dan seterusnya nilai pecahan yang sama di pengangka dan penyebut adalah dipanggil sebagai pecahan tak wajar. Kenapa Okey? cikgu dia tak wajar? Tapi nomornya sama. Sebab dia bersama nilai 4/4 ini sama nilai dengan Satu bahagian keseluruhan. Saya dah nak sebut tadi macam nilai dia bukan satu ke? Sajalah kan. Okey, dah faham dah kan? Dah faham Okey, cikgu. Nisa. Jadi sekarang baru kita boleh pergi kepada konsep pengenalan pecahan. Okey, pengenalan konsep pecahan. Ya, Okey. adik-adik dah ada bahan-bahannya? Kak Nisa dah ada. Adik-adik dah ada? Rahsia. Rahsia? Tak nak tunjuk? Okey, tak apa. Nisa. Di hadapan Nisa ada sekeping bulatan pecahan. Okey, sebelum tu cikgu nak kenalkan dulu. Ini adalah pada hari ini kita akan kenalkan 3 jenis bahan yang kita akan gunakan untuk beberapa konsep pecahan, iaitu yang pertama cikgu akan gunakan bulatan pecahan ataupun fraction circles. Okey, fraction circles. Okey, ini kita nama fraction circles ataupun bulatan pecahan ya Nisa. Jadi sekarang ni di depan Nisa ada 1 bulatan pecahan berwarna putih. Okey, dan beberapa keping bulatan pecahan berwarna. Okey, so sekarang saya nak Nisa pilih satu yang memang satu je kan warna putih kan? Okey, warna putih, bulatan pecahan warna putih, dan pilih salah satu bulatan pecahan berwarna. Saya pilih biru boleh cikgu? Okey, biru. Mesti suka warna biru, betul ke? Ya. Semua warna mesti suka cikgu. So, warna sebenarnya. biru. Semua suka? Okey, Nisa. So, sekarang Nisa dah pilih warna biru. Saya nak tanya. Okey, ada berapa bahagian bulatan berwarna putih? Ada satu je cikgu. Satu bahagian. Satu bahagian sahaja. Betul, satu bahagian. Okey, sekarang berapa bahagian bulatan berwarna biru? 8. Ada 8 bahagian. Okey, jadi sekarang cuba Nisa cantumkan kedua-dua. Macam mana nak cantumkan dia? Okey. Kan ada lubang tu kan? Okey, kita cantumkan dia. Dan Nisa cuba bentukkan. Kita boleh pusing-pusing bulatan pecahan ini. Bentukkan kepada 1/2. Apa maksud 1/2 tadi Nisa? 1/2 tu separuh. satu Separuh daripada bahagian, satu ruang, bahagian satu daripada dua bahagian keseluruhan. Macam ni. Yes. Okey, so dapat 1/2. 1/2. Okey, cuba Nisa tengok betul-betul 1/2 Nisa tu. Okey, tunjukkan Nisa. Sama rata. Dia mesti sama besar kan? Sama Okey, besar. okey. Selain daripada pecahan 1/2 yang Nisa dapat tu, nilai pecahan apa lagi yang Nisa boleh dapat? Saya boleh buat Daripada 1/2 tu je. Dapat tak nilai pecahan yang lain daripada 1/2 Nisa tu? boleh. berapa Boleh tu? lagi. Daripada 2 ni saya boleh bahagi lagi. Dapat berapa tu? 2. 1/4. Bukan. Daripada 1/2 jangan ubah, jangan pusing. boleh Dia 1/2 dia ni. Okey. Okey, ada berapa bahagian lagi yang Nisa boleh dapat? Aduh, otak banget otak. Okey Nisa, tak apa, jangan risau. Okey, kita tunjuk dekat murid lah. Ya. Bahagian Nisa tu. Kita tanya adik-adik. Mungkin adik-adik nak tunjuk kat Kak Nisa. Okey, Kak cuba Nisa nak tengok kena Kak ulang Nisa kaji ni. balik. Okey, tengok bulatan pecahan Kak Nisa. Selain daripada 1/2 bulatan pecahan Kak Nisa, so dia berapa lagi nilai pecahan yang Kak Nisa boleh dapat? Berapa ya adik-adik? Boleh tolong Kak Nisa tak?
Siapa nak jawab? Ha. Semua tengah berfikir, cikgu. Semua tengah berfikir? Ya. Khaira, ada berapa bahagian belakang pecahan berwarna Kak Nisa? 4/8. 4/8 Ya Allah, cikgu, Nisa. saya dah lupa tadi dia ada 8 bahagian. Yes, okey. So, daripada 8 bahagian tadi kan Nisa kan? Ya. Jadi, daripada 1/2, Nisa juga boleh dapat 4/8. Okey, tadi Nisa tanyakan murid-murid saya ada ke tidak? Okey, Ya. tengok dia orang dah buat sendiri bulatan pecahan mereka. Okey, jom tunjukkan kita masing-masing. Tunjuk pada Kak Nisa. Bulatan pecahan masing-masing. Tunjukkan. Yeah. Wah. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tunjukkan bahagian 1/2. Okey, nilai 1/2 sama macam Kak Nisa. Kita nak tengok berapa bahagian mereka. Okey, 1/2. Okey, tengok Nisa. Banyak nilai yang kita boleh dapatkan. Okey, daripada Warna pink, 1/2 warna kita boleh kuning, nampak. Tapi Nisa, kenapa Ya. Is dengan Kamila tak tunjuk ya? Is dengar tak kita? Dengar tak, Kenapa cikgu? Is? Okey, kita tanya dia lah. Kenapa? Is, kenapa Is tak tunjuk Is? Kenapa tak tunjuk 1/2 Is? Kenapa? Saya buat 3 bahagian keseluruhan. Oh, dia buat 3 bahagian. 3 bahagian. Kita tadi tanya 1/2. Ya. Jadi dia tak tunjuk lah. Okey, Wah. tunjukkan Is. Berapa bahagian yang Is buat? Tunjuk bulatan pecahan Is. Jadi berapa Is dapat tu? 1/3. 1/3. 1/3. Sebab tu dia tak tunjuk. Sebab kita minta 1/2. 1/2. 1/2. Wah. Okey, Kamila. Kamila pun tak tunjuk juga. Tak tunjuk Nisa. juga. Okey, cuba Apa yang tunjukkan. Kamila ada? Sebab saya ada 5 bahagian keseluruhan. Oh, dia buat 5 5 bahagian. Okey, tunjukkan Kamila. Oh. 5 bahagian. Jadi berapa pecahan nilai yang Kamila dapat? 1/5. 1/5. Sebab tu dia tak tunjukkan. Ya, sebab Nampak kita tak, minta Nisa? 1/2. Ya. Bagus adik-adik mengikut arahan dengan tepat. Okey, sebenarnya banyak kegunaan bulatan pecahan ni Nisa yang kita boleh explore, okey? Ya. Mungkin guru-guru di luar sana pun memang dah menggunakan bahan ini Betul. untuk konsep pecahan. Okey, kita boleh guna untuk tambah operasi asas melibatkan pecahan, Ya. okey? Macam-macam, okey? pusing-pusing. Macam-macam konsep pecahan. So cikgu cuma berkongsi idea untuk mengenal konsep pecahan menggunakan salah satu bahan. Okey, so ini adalah bahan pertama. Kita pergi kepada bahan kedua. Bahan kedua apa dia, cikgu? Yang Ini baru bahan pertama. Ini baru bahan pertama. Okey. Okey Nisa, kita pergi kepada bahan kedua. Yang ni paling mudah Nisa. Ya. Memang senang nak buat. Agak-agak kalau Okey, buat kita kemas dulu selaju yang ni. cahaya tak, cikgu, kalau senang tu? Senang. Okey, Nisa jangan risau. Okey. Okey. So, untuk yang kedua, kita akan buat aktiviti lipatan kertas. Lipatan senang je kertas, kan? ya. Lipatan kertas kita Saya gunakan. risau jadi origami burung ke orang-orang Okey, ke tak nanti. apalah. Boleh lepas ni kita buat. Okey, origami. Ya, okey. Okey, tapi hari ni kita nak masuk dulu konsep pecahan ni. Pecahan. Ya. Kita gunakan lipatan kertas A4. Ya, kita gunakan kertas A4 sama ada putih atau berwarna pun boleh. Okey. So, murid-murid semua dah bersedia tak? Semua dah ada kertas. Dah ada kertas dengan masa pen. Dah ada dah. Okey, kita bagi dekat Kak Nisa juga. Terima kasih, cikgu. Okey. 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 Alright. So, sekarang sebelum kita mulakan, saya nak tanya dulu. Ada berapa bahagian keseluruhan ni? Satu bahagian. Tu dah mahir sangat dah. Ya. Okey, satu bahagian keseluruhan. Okey, cuba kita lipatkan kepada 2 bahagian sama besar macam Nisa potong kek tadi. Sama besar. Sama besar kan, Nisa? Kalau kertas ni senang, cikgu, sebab dia boleh bucu bertemu bucu. Yes. Okey. So, kita akan dapat berapa? 2 bahagian. Dua bahagian. Okey, kita akan dapat 2 bahagian seperti ini. Okey, kita dapat 2 bahagian. Saya nak Daripada tandalah satu bahagian saya, tu- cikgu. Okey, cuba Nisa lukiskan garisan. Nanti murid tak nampak kan di Ya. luar sana. Okey. 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 Okey, so kita dapat 2 bahagian sekarang, Nisa. bahagian, Okey, murid-murid okey. pun dapat tak 2 bahagian? Dapat tak 2 bahagian? Okey, cuba tunjukkan. Ya, 2 kita bahagian dapat 2 kita bahagian. masing-masing. Okey, sekarang daripada 2 bahagian ni, saya nak Nisa dan murid-murid lorekkan 1 bahagian. Lorekkan 1 bahagian. Ya, kita lorekkan 1 bahagian. Lorek besar-besar lah. Sebab bahagian dia besar, cikgu. Ya, boleh. Okey. Siap. Siap. Okey, so sekarang kita dapat berapa bahagian berlorek?
Satu, cikgu. Satu bahagian berlorek. Okey, daripada satu bahagian berlorek ni, berapa nilai pecahannya? 1/2. Yes, 1/2. So, daripada satu bahagian keseluruhan tadi, kita dapat 1/2. Okey, sekarang saya nak kita lipat lagi sekali semula. Okey, kita lipat dulu. Kemudian kita lipat sekali lagi Lipat kepada sama dua lagi. bahagian sama besar. Okey. Dah lipat 4. Okey, buka semula lipatan kamu. Apa yang kamu dapat? 4 bahagian. 4 bahagian. Okey, berapa Saya nak bahagian tanda jugalah berlorek? 2 bahagian berlorek, cikgu. Okey, 2 bahagian berlorek. Jadi tadi 1/2. Daripada sekeping kertas saja ni Nisa. Ya. Kita dapat 1/2, kita dapat 2/4. Dah 2 Ya. nilai pecahan, betul tak? Betul. Dan asal tadi 1/1 satu kan yang kan? Ya, asal kan? satu bahagian Okey, jadi satu 1/2. bahagian. Yes, okey. Ha. Tak puas hati ni. Tak Nak boleh, cari lagi. lagi. Ya, kita Cari lipat lagi, cikgu. sekali lagi. Kita lipat lagi sekali dan lipat Ya, sekali ya. lagi Ha. kepada Lipat, dua cikgu. Lipat bahagian. laju-laju Kita sikit, cikgu. lipat. Ya. Lipat. Okey, kita lipat laju sikit. Okey. So, berapa bahagian yang kita dapat sekarang, Nisa? Ada 8. Ada 8 bahagian. Okey. So, ada 8 bahagian sekarang. So, berapa bahagian berlorek? 4. 4 bahagian berlorek. Okey, jadi ada 4 bahagian berlorek. Berapa nilai pecahannya? Jadi 4/8. Ya, pandai dah. Kak Nisa dah pandai dah, murid-murid. Okey, so daripada 1/2, 2/4 dan kita akan dapat 4/8. Ada satu konsep pecahan di sini. Nak tahu tak apa konsep pecahan kita dapat Apa daripada ni, ni? cikgu? Okey, kita tanya dengan Dania. Dania boleh kongsikan. Mari Dania. Konsep pecahan apa kita. Konsep pecahan apa kita dapat daripada sini, daripada aktiviti ni? Pecahan setara. Pecahan setara. Setara. Nisa ingat tak pecahan setara tu apa? Saya kena ulang kaji balik, cikgu. Lama sangat dah. Okey, kat di sana dah pecahan tua. setara ialah pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan Nilai yang pecahan sama. yang lain. Ya. Macam contohnya tadi, daripada 1/2 sama dengan 2/4. 2/4. Ataupun 1/2 sama dengan 4/8. 4/8. Ataupun 2/4 sama juga dengan 4/8. Yang sama Itu dengan maksud 1/2. pecahan setara Ya. bagi 1/2. Mudah je sebenarnya bila dah ulang kaji Ya. balik ni rasa terbuka balik fikiran. Oh, dulu saya belajar inilah bendanya. Kan? Maklumlah cikgu saya ajar bagus tapi saya lah cikgu. Ya. Ada mengelak-ngelak sikit. Adik-adik di rumah jangan mengelak-ngelak Tapi Nisa dah mahir dah sekarang ni kan? Okey, saya dah mahir sebab apa? Itu mesti sebab nak kek. Cikgu janganlah katakan saya. Okey. Cikgu dah sebut-sebut kek ni rasa macam nak kena jamah sikit. Boleh Okey, cikgu? boleh. Lepas ni kita jamah, Lepas ya, ni kita Nisa? akan sambung bahan satu lagi kan Ya, cikgu kan? ada satu lagi bahan. Jadi yang di rumah jangan ke mana-mana, kita nak sambung aktiviti kita. Kita jumpa selepas ini. Okey, cikgu nanti potong kek untuk saya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama dengan kami di Didik TV KPM. Subjek kita hari ini matematik dan kita tengah belajar mengenai pecahan, cikgu. Tadi pecahan, konsep pecahan ada 3 bahan. Yang pertama kita dah buat, yang kedua kita dah buat. Apa yang ketiga, cikgu? Okey, yang ketiga Nisa kita akan pergi kepada petak 100. Petak 100. Cuba tengok pada Nisa tu. Ada kan Ya. petak 100? Okey, so murid-murid pun ada kan petak 100 masing-masing? Ada tak? Okey. Adik-adik dah bersedia dengan petak 100 masing-masing. Okey. Petak 100 ni juga ada istilah lain sebenarnya. Ya. Kita guna jadual sifir pelbagai guna. Jadual sifir pelbagai guna. Okey, sebenarnya banyak kegunaannya Nisa. Ya. Okey, petak 100 ni banyak guna terutamanya dalam nombor bulat. Tapi hari ni saya cuma nak kongsikan untuk penggunaannya dalam konsep pecahan. Okey. So dalam konsep pecahan penggunaan petak 100 ini, okey, penggunaan petak 100 ini kita akan mula-mula. Okey, kita tengok pada slide dah. Ya, silakan cikgu. Cikgu tekan di skrin tu. Tengok, terus keluar. Okey. Okey.
Okey. So kita tengok pada petak 100 Nisa. Okey, dan murid-murid pun sama juga ya. Okey. So sekarang macam mana kita nak cari nilai pecahan daripada petak 100 ini? Okey, kalau nombor bulat kita baca saja kan. Nombor 1 hingga 10 barisan melintang dan menegak 1 hingga 10 juga dan hingga kita dapat sehingga 100. Betul? Tapi kalau dalam pecahan kita nak tentukan dia macam mana nilai pecahan. Okey. Tadi ingat tak tadi 1/2 kita dapat 2/4 dapat 4/8. Betul tak Nisa? Betul cikgu. Okey. So sekarang kita Cikgu kena tekan bahagian pen. Ya. Okay. Boleh cikgu silakan. Alright. Okey. Maklumlah kan dah canggih kan. Ya. Okey. So kita pergi kepada 1/2. Maknanya kita gabungkan dua nombor. Ya. Okey, di barisan melintang dan menegak kita gabungkan dua nombor untuk membentuk pengangka dan penyebut. Okey, kita dapat 1/2 tadi, 2/4, 3/6, 4/8 dan seterusnya. Okey, itu cara kita nak cari nilai pecahan daripada petak 100. Okey. Okey, yang seterusnya, tapi hari ini cikgu cuma nak kongsikan macam mana kita nak cari konsep pecahan termudah. Termudah. Ingat lagi tak? Konsep pecahan termudah. Saya hari ni ulang kaji je cikgu. Saya ikut je cikgu. So, Mungkin pecahan adik-adik boleh jawab termudah. pun. Pecahan termudah, okey, pecahan termudah ialah nilai nilai pecahan yang mempunyai pengangka dan penyebut paling kecil. Paling kecil. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, contohnya, okey, kita bulatkan pada 42/49 Nisa. 42/49. Okey, 42/49. Okey, kita tahu tadi maksud pecahan termudah ialah angka paling kecil bagi pengangka dan penyebut. Kalau kita gerak ke depan, nombornya makin apa? Makin naik. Makin besar kan? Jadi kita nak cari paling kecil Nisa. Macam mana kita nak cari? Gerak ke belakang. Pandai. Jadi kita gerak dari kanan ke kiri ke belakang. Kita undur sampai paling kecil mana kita jumpa? 5/6. Bawah dia 6/7. Yes, 6/7. Dia mesti satu baris. Okey, daripada 42/49 kita dapat 6/7 pecahan termudahnya. Okey, kita boleh cuba satu lagi? Boleh cikgu. Okey, test. Kita nak cari contoh 20/25. 20/25. Yang ini saya nak minta bantuan boleh cikgu? Okey, boleh. Mungkin adik Izno boleh jawab. Adik Izno, kalau berapa tadi? 20/25. Kalau nombor terkecilnya jadi berapa? Berapa pecahan termudahnya Izno? 20/25? 4/5. 4/5. Okey, dapat 4/5. Okey, Nisa nak cuba satu lagi tak? Boleh cikgu, kita cari satu nombor yang bawah sikit lah cikgu. Okey, berapa? 72/80 di bawah. Okay. Boleh cikgu? Mana? Boleh? Di bawah. 72/80. Okey, murid-murid tandakan, bulatkan 72/80. Berapa nilai pecahan termudahnya? Adik-adik, siapa yang boleh jawab? Saya. Khairin ni. Ya. Khairin ni tadi saya. Saya Khairin. Silakan. Berapa nombor pecahan termudah ya cikgu? Ya, pecahan termudah bagi 72/80. 9/10. Berapa 9 Khairin? per 10. 9/10. Okey. Nisa, Ya. saya nak tanyalah satu. Alamak, saya nak lari. Okey, kalaulah saya nak nilai 21/35 Nisa. Mana Macam mana nak cari 21/35 Nisa? Oh, okey. Agak jauh. Dia punya kedudukan tu macam mana cikgu? Macam mana? So, kita 21. bulat 21, kita bulat 35, betul? 35, ya. Okey, jadi kita carilah satu baris 21 berapa? 3 cikgu. 3. Dan satu baris 35? 5. 5. 3/5. Nampak tak? Sebenarnya banyak lagi kita boleh explore guna petak 100 ini. Mudahnya sebenarnya. Senang aja kan? Maklumlah macam saya cakap tadi, saya banyak main-main time sekolah. Ya. Cikgu. Tak adalah tu masa kecil-kecil lagi belum matang orang kata. Ya. Okey, so kita dah kongsikan 3 bahan tadi. 3 bahan. Okey, 3 bahan tadi saya harap dengan perkongsian bahan-bahan ini dapat membantu memberi idea kepada guru-guru di luar sana dan murid-murid okey untuk
bertanya, mengeksplorasi lagi konsep pecahan sebelum kita masuk kepada tahap 2 yang akan aplikasikan konsep pecahan yang kita dah hafal tadi. Sebenarnya Nisa, betul. sebenarnya nak tahu tak? Apa dia? Konsep pecahan yang kita dah dapat tadi, maksud pecahan, jenis pecahan, pecahan setara, pecahan termudah, murid-murid dah belajar masa tahap 1. So sekarang kita naik tahap 2, so kita kena refresh balik semula, imbas ulang kembali. kaji balik. Macam ni salah walaupun dah bertahun-tahun meninggalkan sekolah, betul. tapi ni semua bila ingat balik mudah je sebenarnya. Senang saja sebenarnya konsep pecahan ni. Kalau kamu betul-betul faham dan kuasai konsep pecahan menggunakan, sebab dia banyak bahan. Tengok atas meja tu banyak bahan yang kita boleh gunakan. explore untuk konsep pecahan. Bahan-bahan di rumah pun boleh. Adik-adik boleh guna pensel warna di rumah dan sebagainya. Baiklah cikgu, kita nak merumuskan apa yang kita nak belajar pada hari ini, tapi tu sebentar lagi. Kita nak berehat sekejap, boleh cikgu ya? Boleh. Kita jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana, okey? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke Didik TV KPM, rancangan teras masih bersama saya Nisa dan Cikgu Rahayu. Tadi kita dah belajar cikgu maksud pecahan, apa itu pecahan, jenis-jenis dan konsep. Okey, konsep pecahan setara dan pecahan termudah. Okey, jadi kita ingat balik semula tadi. Okey, 3 jenis pecahan yang belajar di sekolah di peringkat sekolah rendah iaitu pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Dan maksud pecahan setara ialah nilai pengangka yang mempunyai apa tadi? Pecahan setara yang sama nilai. Pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan pecahan yang lain. Dan pecahan termudah. Okey, jadi saya harap daripada perkongsian konsep pecahan tadi menggunakan pelbagai jenis bahan tadi, kita dapat aplikasikan kepada kemahiran yang kita nak belajar seterusnya. Boleh tak Nisa? Boleh cikgu, tak ada masalah. Saya dah bersedia. Okey, so kita dah masuk kepada ya. kita akan masuk kepada kemahiran kita yang seterusnya di peringkat tahap 2. Tahap 2. Silakan cikgu. Okey. So sekarang kita akan masuk kepada kemahiran yang pertama iaitu menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak nombor bercampur tu apa tadi? Nombor bercampur yang ada nombor bulat satu, lepas tu ada pecahan kat sebelah. Pandai. Ada kawan. Okey, bagus. Okey, tak wajar pula. Pecahan tak wajar, kepala lagi besar daripada kaki. Mesti ingat Dania ya? Ya. Okey, pecahan tak wajar ialah kepala lebih besar daripada pengangka lebih besar daripada Penyebut. penyebut. Jadi kita nak tukar. Daripada nombor bercampur tu kita nak tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi untuk kemahiran ini saya akan kongsikan 3 kaedah. Ya. Okey, kaedah yang pertama melalui gambar rajak, kaedah yang kedua melalui cerakin dan yang ketiga melalui darab tambah. Okey, sebenarnya kaedah ketiga ni yang paling digemari oleh murid sebenarnya, tapi kita pergi kepada setiap kaedah. Okey, murid boleh pilih pelbagai jenis kaedah kita tunjukkan dan murid pilih yang mana betul-betul dia boleh faham untuk selesaikan soalan tersebut. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama. Cikgu tekan je kat skrin tu. Ya. Okey, tukarkan 1/4 kepada pecahan tak wajar. Okey, murid-murid. Sebelum kita tunjukkan di paparan slide Nisa, ingat lagi tak lipatan kertas tadi? Ya, ingat cikgu. Okey, so kita nak buat lipatan kertas. Kita guna kaedah melalui gambar rajak ini kepada lipatan kertas dahulu. Okey, 1/4. Macam mana kita nak dapat 1/4 tu Nisa? Rasa-rasanya? 1/4. Adakah saya perlukan lebih kertas? Ya, dah sedia dah ni Nisa. Okey, adik-adik semua dah siap juga tak?
Murid-murid semua ada tak kertas A4? Dah siap dah? Okey. So Okey, kita akan mari. buat sama. 1/4. Macam mana Nisa 1/4? Kita pergi pada pecahan dulu lah. Kalau Okey, 1/4 nombor dia ada boleh. 4 bahagian. So, Yes, kita macam lipat mana jadi 4. lipat? Okey, kita lipat kepada 4 bahagian. Ya. Okey. 4. Saya tandakan. Kiskan garisannya. Yang lagi satu pun Okey, kita akan dapat lipat. 1/4. Okey, kita. Nisa kata nak buat, Kak Nisa kata dia nak buat pecahan dulu. Okey, kita buatlah pecahan dulu. So, 1/4 maksudnya berapa bahagian yang berlorek? 1. 1 bahagian berlorek. So, kita lorekkanlah 1. Alright. So, kita dapat 1/4. Songsang Kak Nisa ni. Daripada 1/4 dia nak ambil pecahan dulu. Alamak, advance sangat ke cikgu? Tak, okey, tak apa Ya. Nisa. Okey, sekarang 1 tu macam mana? 1 tu. Satu tu nombor bulat yang mewakili 4/4 kan? Okey, sebelum tu. Sebelum tu kita lipat. Dia jadi satu bahagian. Yes, kan satu bahagian kek tadi Ya, kan. ha. Satu bahagian keseluruhan. Kita bahagikan kepada 4 bahagian. Advance Kak Nisa ni sebenarnya. Alamak. Sebab dia dah lebih faham. Okey, baguslah. Okey, so tadi kita dah dapat 1/4. Okey. Kita pergi kepada nak bina kepada anak bina 4 bahagian daripada 1. Nilai nombor bulat 1 tersebut tadi. Ya. Okey, daripada 1 kita bagi 4 bahagian. Kenapa kita nak bagi 4 bahagian ya Nisa? Sebab dia nilai dia 4/4 kan cikgu? Oh, bagus. Sebab kita nak samakan sama bahagian kan. Okey, kepada 4. Terus saya ingat pula bahagian saya. Tak jadi tak sama nanti. Okey. Okey. So, kita dapat Yang ni ada 4. ada 4. 4 bahagian. Betul? Macam mana kita nak samakan dia? 4 bahagian tadi maksudnya apa? Yang ni ada berapa yang ni bahagian satu. melorek? Semualah. Sebab dia satu semua ruang. lorek. So, lorekkan Nisa. Kita lorekkan semua. Okey, kita lorekkan semua. Kita dapatlah. Berapa ni? Ada berapa bahagian 1/4? So, ni tadi kita dapat 1/4. Kita kena labelkan Nisa. Nanti murid tak faham pula kan? Okey, kita dapat 1/4 pecahan tadi. Dan 1 bahagian keseluruhan kita dapat 4 bahagian Berlorek. 1/4 yang Ya, berlorek. ya. Betul tak? Ada 4 bahagian yang berlorek bagi pecahan, bagi nilai 1/4. Tengok murid-murid semua ada? Ada. Ada kan? Wah, dah tanda semua. Okey. So, kita tandakan, kita tuliskan 1/4. 1/4 dan 1/4. Okey. So, sekarang ada berapa bahagian? Macam mana kita nak cari pecahan tak wajarnya, Nisa? Kalau pecahan tak wajar, nombor yang di kepala kena lebih besar. Okey. Jadi kita tambah 1, 1, 1, 1. Jadi 5/4. Pandai. Okey, jadi kita tambahkan semua bahagian 1/4 yang berlorek untuk dijadikan sebagai pecahan tak wajar. Jadi kita kira ada berapa ni? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dapat 5/4. Faham tak? Faham tak? Okey, Faham. murid-murid faham tak? Cuba tanya murid-murid faham Adik-adik tak? faham tak? Okey. Okey, so kita tengok kepada tengok satu bahagian tadi, kita Ya. tukarkan satu bahagian tadi, kemudian satu bahagian 1/4, okey, kita dapat 1/4. Bila kita tukarkan kepada 4 bahagian, okey. Ini tadi kita buat sama tadi, ya. cikgu. Ini Ya. sama tadi, kita dapat 4/4 dan ini 1/4. Jadi jumlahnya semua sekali adalah 5/4. Dia Kita jadilah dah- pecahan tak wajar. Yes, jadi kita dah dapat tukarkan kepada pecahan tak wajar. Ini adalah melalui gambar raja. Boleh faham Okey. tak? Boleh? Okey. Adik-adik masih steady di rumah cikgu. Okey, kalau boleh faham, jom kita cuba satu lagi. Teruskan. Kita cuba satu lagi. Mungkin boleh teruskan seterusnya cikgu. Okey, terima konsep kasih. seterusnya macam Okey. mana dia nak ni. Konsep yang seterusnya. Kita guna kaedah yang kedua. Kaedah kedua, Okey, kita cikgu, pergi kepada kaedah yang kedua. Okey, kita pergi kaedah yang kedua. Okey. Kaedah cerakin. Cerakin. Lama tak dengar ni cikgu. Saya takut kalau cikgu tanya apa-apa kat saya. Ingat lagi, nak tanya ni sebenarnya. Takut. Ingat lagi cara cerakin tu macam mana? Kalau cerakin nombor bulat. Ingat lagi tak? Saya tak berapa nak ingat cikgu. Maklumlah dah.
Tua. Tak tua sangat Okey, lah. soalan yang sama. Tukarkan 1/2 kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak lipatan kertas tadi? Ya, cikgu. Okey. So sekarang 1/2 ini untuk tukarkan kepada kaedah cerakin, kita tukarkan daripada gambar rajah tadi, kita tukarkan kepada ayat matematik Ya. cerakin. Macam mana? Cerakin. Kita ceraikan je Nisa. Senang je. Okey, 1 tambah 1 tambah 1/2. Sebenarnya secara lisan Nisa dah cakap tadi. Kan? Nah, so kita tukarkan kepada ayat matematik cerakin. So 1 tambah 1 tambah 1/2. Okey, kemudian kita dapat berapa? 2/2. Daripada satu bahagian tadi, Ya. kita akan dapat 2/2 sebab Okey. penyebutnya adalah 2. Tadi yang asal kita buat kertas tadi 2 kan? Ya. 4. Empat, cikgu. Tapi yang ni 2. Dua. Okey. Jadi sekarang kita tambahkan 2. 2/2. Satu nilai nombor bulan ni kita tukar kepada 2/2 dan tambah 1/2 1/2. lagi. Jadi kita dapat berapa jumlah semua? 5/2. Ya, 5/2. Ini konsep Kaedah kaedah cerakin. cerakin. Kalau kaedah ketiga pula cikgu Okey, macam mana? kaedah yang ketiga ialah darab tambah. Apa Darab dia darab tambah. tambah ni? Okey. Kaedah yang seterusnya adalah darab tambah. Ya. Darab, kita darabkan penyebut dengan nombor bulat iaitu 2 darab 2 sama dengan 4. Empat. Okey, kemudian kita tambahkan nilai 4 dengan pengangka atas tu. Tambahkan dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi jawapannya berapa? 5/2. Mudah ni kan? Mudah Sebenarnya je. pecahan memang sangat mudah. Matematik lah memang sangat mudah matematik ni. Nak kena Okey, faham. jangan takut dengan subjek Ya. matematik Jangan ya. takut. Dan yang penting, beri perhatian di dalam kelas adik-adik. Yang penting konsep. Memang kena faham konsep daripada peringkat Ya. awal lagi. Baru kita boleh aplikasikan sehingga ke tahap yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey? Bila dah ulang kaji ni cikgu kan, saya terfikir kenapalah saya dulu banyak main-main. Kesian cikgu saya dah ajar betul-betul. Saya pula yang main-main kat sekolah. Adik-adik jangan buat macam tu tau. Jangan contohi yang tak baik tau. Contoh yang baik-baik je. Okey Nisa, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey. Secara amnya cikgu, apa yang kita boleh rumuskan mata pelajaran kita pada hari ni cikgu? Okey, sebenarnya tajuk pecahan ni salah satu tajuk yang memang sangat seronok dan mudah dipelajari sebenarnya. Tapi murid bila dia dengar je tajuk matematik ni semua takut sebenarnya. Takut. Okey, tapi sebab tajuk pecahan yang kita teroka pada hari ini banyak yang kita boleh teroka, gunakan pelbagai bahan, alat dan pelbagai jenis kaedah yang kita boleh gunakan, tapi kena pandai pilihlah guna kaedah yang betul. Ya, ada beberapa kaedah yang telah ditunjukkan, yang dikongsikan, yang diajar oleh guru-guru. Jadi, kita pilih kaedah mana yang kita mudah faham, kita mudah buat, kita senang ingat. So, nanti bila ada peperiksaan ke kita tahu, saya nak guna kaedah ni, terus dapat jawapan. Betul kan cikgu? Betul. Pandai dah Kak Nisa. Boleh cikgu lepas ni. Ya, takut. Okey, boleh kita teruskan Nisa? Teruskan, cikgu. Okey, kita teruskan kepada contoh yang seterusnya. Ya. Boleh tak kita cuba? Boleh. Okey, kita daripada yang tadi, Kita contoh cuba yang satu tadi, lagi. kita pergi satu lagi contoh ya. Ya. Tukarkan 3/5 kepada pecahan tak wajar. Macam mana kita nak tukar cerakin? Guna kaedah cerakin. Kalau cerakin, 5/5 tambah 5/5 tambah 5/5 tambah 3/5. Sebelum tu, 3 nilai nombor bulat ni kita buat apa dulu? kita jadikan dia pecahan tak wajar. Satu. Okey, kita tengok Nisa ya. Ya. Bukan salah. Betul Nisa cakap tu. Okey. Inilah smartboard. Okey. Satu tambah satu dulu. dulu. Terlajak. Okey, tambah 1. Ya. Tambah 3/5. Okey. Kemudian kita 5/5 Ini baru yang kita saya sebut tukarkan. tadi. Ya, baru kita tukarkan 5/5 tambah 5/5 tambah 5/5 tambah 3/5 dan kita dapat jawapannya 18/5. Jadi pecahan tak wajar. Dan kaedah yang kedua tadi? Darab tambah 5 darab 3 jadi 15. Okey. 15 tambah 3 jadi 18. Pandailah Kak Nisa sekarang. Yes, saya boleh ambil Boleh IPS mohon sama-sama cikgu dengan lepas ni, adik-adik okey? semua. Okey, cikgu. Okey. Wah, nampaknya cikgu kita dah belajar apa itu pecahan, jenis pecahan, konsep, kaedah, banyak lagi sebenarnya cikgu kan. Tapi Ya. masa mencemburui kita, cikgu. Saya pun kan? dah seronok ni nak belajar kembali pecahan ni. Adik-adik semua pun telah memberikan kerjasama yang sangat-sangat baik. Adik-adik semua bersedia. Berikan tepukan untuk diri sendiri, adik-adik.
Okey. Yeay, terima kasih adik-adik daripada SK Putrajaya Presin 11-1 ya cikgu. Mungkin akan bertemu kembali guru bermula 8 Mac ini. Yang penting jaga SOP yang telah ditetapkan, ikut arahan guru, dan kalau belajar tu bagi perhatian tau, jangan jadi macam Kak Nisa dulu tau, main-main je. Baiklah cikgu, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan kita di Didik TV. Kita jumpa lagi. Yang di luar jangan lupa teruskan menonton Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Lambai adik-adik, lambai semua. PDPM meletakkan banyak kebaikan dan juga kelemahan. Antara kebaikan yang saya sedari sebagai seorang parents, dia merupakan satu bentuk komunikasi dan interaksi yang terkini yang dilakukan oleh pihak guru. Berbagai aplikasi digunakan oleh guru untuk penyampaian subjek yang diajar oleh mereka. Selain daripada itu, anak saya juga merasa selesa apabila PDPR dilaksanakan di rumah. Dan dia dapat menjimatkan kos, iaitu dari segi kos pengangkutan, serta menjimatkan masa saya tidak perlu hantar anak saya pergi ke sekolah, dan itu adalah merupakan perkara yang paling penting lah bagi saya sekarang ni. Mara selain daripada itu, kebaikan yang saya sedari ialah apa sahaja bahan yang dikongsikan oleh para guru di dalam Guru Classroom, anak saya boleh berulang kali menggunakannya. Jika anak saya tidak dapat mengikuti sesi live streaming bersama gurunya, dia boleh membuka Google Classroom-nya, ulang semula video semasa kelas yang dikongsikan oleh guru anak saya di dalam Google Classroom. Itu antara kebaikan yang saya sedari lah. Antara keburukannya, yang pertama, saya dapat lihat anak saya terlampau lama duduk di depan komputer ataupun gadget-gadget yang lain, contoh handphone untuk Didik TV KPM.